Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadil Ustaz Zaidrus, Muhammad ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, ahli-ahli Parlimen, Datuk-Datuk, Pegawai Tinggi Kerajaan Negeri, Ketua Jabatan, tuan-tuan, perempuan yang dapat hadir pada malam ini, terima kasih. Saya Ustaz tadi pergi stadium pelancaran jersey baru KDA FC dengan lagu baru apa semualah. Kalau kuning dengan kalau hijau gelap sikit. Ada lagu baru Ustaz tapi tak boleh nyanyilah belah ni. Lagu untuk pasukan Kedah. Lagu baru. Lagu pasukan bola Kedah. Ya. Dan lagu lama tak pakai dah. Lagu lama pun pakai juga tapi hak baru ni. Tajuk dia apa lagu? Hak lah baru ni. Baru dengar aja Ustaz. Tajuk tak tahu. Ya. Oh. Saya tahu tajuk dia. Sayang semuanya sudah terlambat. Betul tak? Tuhan semalam. Mampu dah aku. Kita try. Saya bagi pihak kerajaan negeri merekamkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Zaidrus di atas kesudian beliau melapangkan masa hadir ke Kedah. Tadi di Merbuk, semalam pun di Merbuk, tadi petang kayu gerek. Katih basika kalau orang Terengganu kata. Katih basika, basikal lipat tu. Basikal lipat. Susah nak cari crowd yang seramai ni kalau program yang terbuka. Sangat ni penuh, medan bandar ni penuh. Saya belakang tu pun jam. Kereta pun tak boleh masuk. Saya ucap terima kasihlah kepada hadirat yang melapangkan masa keluar pada malam ini. Satu tepukkanlah kepada tuan-tuan sendiri. Alhamdulillah, Kedah Darul Aman sepanjang beberapa tahun kebelakangan ini aman, tak ada isu apa-apa. Perkembangan ekonomi kita berkembang dengan rancak. Tahun ini untuk suku pertama kita masih lead lagi dalam kemasukan pelaburan asing FDI. Untuk suku pertama bulan 1 hingga bulan 3 ini yang telah diluluskan dah 8.5 bilion. Mendahului semua negeri di Malaysia. Tahun 2021 Ustaz 68.3 bilion. Semua bilion. Tahun 2022 11.5 bilion. Jadi semua kemasukan pelaburan ini akan menyediakan peluang pekerjaan tetapi tidaklah berlaku serta-merta. Dia akan mengambil sedikit masa untuk disiapkan semua infrastruktur seperti bangunan kilang, pemindahan mesin, kemasukan teknologi. Kemudian itulah akan menyediakan peluang pekerjaan berpendapatan agak tinggi daripada operator pengeluaran yang dulu kerja kilang kentola, kilang kayu getah. Sekarang ni pelaburan ini pelaburan berteknologi tinggi, maka gajinya pun lebih, kelulusan diperlukan pun agak tinggilah. Jadi saya dah beri saranan galakan kepada anak-anak Kedah, teruskan pengajian pendidikan ini, jangan berhenti, jangan nak pergi jadi bawa motor hantar makanan tu lagi. Ngaji dulu bagi habis, tingkatkan kemahiran. InsyaAllah semua sektor pekerjaan ni kalau kita tak grab, orang Terengganu akan main ambil. Jadi kena orang Kedah dulu. Orang Kedah kalau nak itu kahwin dengan orang Terengganu. Tak apa. Alhamdulillah dari segi pendidikan ya, saya dah maklumkan 2-3 bulan yang lepas kita aktifkan semula tabung Tengku Mahmud untuk bantuan awal kemasukan ke IPT dan juga pendidikan khusus untuk orang miskin dan anak yatim. Betul-betul miskin, betul-betul anak yatim, dia nak masuk universiti 2,500 kita bagi. Untuk pembayaran yuran hak pertama tu Ustaz, kita bagi. Melalui tabung Tengku Mahmud. Pasal ada juga saya jumpa dalam perjalanan hari-hari tu ada anak yatim yang berhenti mengaji. Pasal dia dah tak mampu dah. Nak kena bayar dulu 2,500. Tu dia serenda, dia pergi kerja kedai butik. Yang miskin, anak yatim, sahkan di pejabat wakil rakyat. Memang miskin, memang yatim, bawa ke pejabat MB, kita minit kepada pegawai kewangan negeri akan keluarkan terus masuk akaun dia berapa banyak yang diperlukan. Tuan-tuan sekalian, ni program baru. Kita pun start bukanlah kita ada duit banyak sangat.
kita lancarkan slogan Kedah ni negeri tempat orang miskin boleh berteduh, tempat orang kaya menabur bakti. Jadi saya suarakan hasrat ini kepada seorang tokoh korporat. Saya minta 1 juta, dia bagi 3. Jadi tahun depan dia kata saya bagi lagi. Jadi tuan-tuan semua, kalau ada jiran kita, anak menakan, anak saudara, yang anak yatim, kita pun tak tahu nak tolong dia ke mana, nak bagi dia mengaji juga. Jumpa adun, jumpa wakil rakyat, sahkan, kita akan bayar yuran kemasukan. Hak beli timah, hak beli tolak tu, beli sendiri. Hak nak kena bayar tu kita selesaikan, insya-Allah. Saya harap dengan program ini, negeri ini akan bertambah orang-orang cerdik pandai. Allah akan berkati rezeki yang kita ada, insya-Allah. Dari segi padi, Ustaz, kita kan tanam padi banyak, 43% padi. Beras ni tanam di Kedah. Jelapang padi. Tahun ini agak menurun hasilnya kerana ada penyakit baru yang masuk. Kemudian tu bendang jadi dalam. Kerana hujan terlalu banyak. Tak ada hari yang bendang tu kering. Sepanjang tahun basah. Jadi bila mesin turun, traktor turun, dia jadi dalam. Jadi produktiviti menurun sikit di bawah pada 5 tan 1 hektar. Tapi kita mulakan usaha bersama dengan tokoh korporat juga, pihak swasta untuk memulakan tanaman 5 kali 2 tahun. 8 kali. Lepas ni kita tanam 5 kali 2 tahun, jadi produktivitinya akan melonjak balik kerana giliran tanaman tu bertambah. 2 kali setengah setahun. Kita dah dapat varieti baru, benih daripada pusat penyelidikan di Jawa Timur. Benih tu matang 75 hari. Yang kita pakai sekarang ni 114 hari. Jadi kita kurangkan tempoh masak dia tu. Jadi boleh tanam 5 kali 2 tahun, insya-Allah. Ini pun akan meningkatkan pengeluaran padi dan beras di Kedah, insya-Allah. Banyak lagi lah, Ustaz, perkembangan dari Kedah. Kok mereka nak tanya apa-apa? Kajian Ustaz jangan tanya banyak sangat. Saya tahu Ustaz dah kenal saya. Dah. Saya baik. Jadi, tanyalah, santai-santai. Ya. Isteri saya orang Terengganu, Ustaz. Tahu. Tahu dah. Mak mentua saya pun orang Terengganu juga. Ada situ. Alhamdulillah. Okey, dia orang mana Terengganu? Orang Besut. 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 Sepatut ayah dia nama Yusuf. Sebab kalau nama Yusuf banyakkan orang Besut. Okey, dulu sebelumlah. Sekarang jadi menteri besar. Dulu masa sekolah dulu ingat. Biarlah rakyat nak tahu. Cikgu tanya, dulu besar nak jadi apa? Datuk Seri jawab apa? Jadi askar, Ustaz. Jadi sama dengan saya juga. Sama. Semua nak jadi askar. Pasal masa tu cerita combat. Betul. Semua nak jadi askar. Jadi askar. Tapi bila besar ramai jadi doktor. Cocok sendiri heroin. Itu dah lapis 90-an, 80-an. Ya. Tapi tiba-tiba jadi nak jadi askar. Tapi jadi menteri besar. Kan jauh kan tu. Jauh. Tak. Maknanya kita merancang, Allah menentukan. Itu semuanya memantapkan iman. Ya, betul. Ini saya rancang, Allah yang merancang, saya tak tahu apa. Dah macam kahwin orang Besut ni lah. Di sekolah, sekolah tamat jiwa kan. Okey. Tahu. Ada tak berkenan dengan satu perempuan? Dalam sekolah tu lah. Ada, Ustaz, ada. Tapi kenapa kahwin dengan orang lain? Jawab. Kasih tak terucap, Ustaz. Kasih tak terucap. Syok je tapi tak abang. Dia tak tahu. Dia panggil macam syok sendiri ya. Syok sendiri lah. Seorang diri syok itu lah. Syok, betul. Macam bengong itu lah. Putih panggil secret admirer. Okay. Itu semuanya jodoh. Jodoh. Nak orang lain dapat orang lain. Jadi satu personal lah. Dan yang jumpa ni di mana? Sebab Kedah Terengganu jauh. Dia jumpa di USM, Ustaz.
Oh, di masa USS. belajar. Ya, jadi jumpa di tak USS. belajar sangat lah. Kan dah kena. Dok, pasal saya duduk tengok, dia duduk kena orang tau. Dia ada orang tanya saya, dia kata, kenapa kasar MB Kedah tu tu? Kasar apa dia memang lagu tu. Orang utara ni memang cakap lagu tu. Macam nak perang. Ni pula bukan orang Lok Stang. Bukan orang Bukit Pinang, orang Sikh. Orang Sikh. Orang ya. Sikh saya 2-3 orang member. Kasar. Kasar. Saya baca cakap macam nak pergi penumbuk. Tapi baik. Baik. Dia memang lagu tu. Ya, Dia orang pun faham. Alhamdulillah. Mujang Ustaz tahu. Bukanlah tahu sangat tapi tak bodoh lah. Baik, apa misi yang vision sebagai pemimpin negeri Kedah untuk negeri Kedah? Sama sekali Ustaz, kerana kita ni negeri pertanian. Okey. Tanah kita banyak ditanam dengan tanaman makanan. Okey. Dalam sejarah negeri Kedah daripada dulu-dululah dah ada bendang, dah ada padi ni. Kedah terkenal dengan petani miskin. Orang tanam padi miskin. Miskin. Ada bendang susah, miskin. Sepatutnya orang ada bendang kaya. Sepatutnya kita bagi makanan kepada orang kaya makan kenyang. Patut kita lebih kaya pada dia. Ya nah. Tapi kita jadi miskin. Jadi keazaman saya ialah untuk bukanlah menghapuskan kemiskinan, tapi kita memberi cara lain, penambahbaikan. Tak mau lagi lah orang yang berkorban begitu banyak kekal dalam kemiskinan. Ya, Kerana kita berkorban banyak, patutnya kita pun senang jugalah. Sekarang ni kita tak senang, walaupun kita diarah untuk berkorban. Kita diarah untuk tanam padi. Kita ni kluster padi. Tanamlah sebanyak mungkin padi. Kita ada 137,000 hektar, Ustaz, tanah yang ditanam padi. Dan tanah padi, cukai tanah paling rendah di dunia. Jadi kutipan cukai kecil. Padi pula bergantung pada subsidi untuk tampung kos dia. Yang sebab utama yang miskin sebab apa? Harga padi ni harga tekawan, harga jual padi murah sangat. Murah. Itu pun dah ditop up dengan subsidi. Baru boleh jual 1,200. Kalau tidak 800 ya. Lepas tu input pertanian pun kena bagi subsidi. Kalau tidak kita tak mampu. Jadi kemudian tanah makin hari makin share makin kecil pasal paraid. Ayah mati bagi ke anak, tangan kau kecil. Lagi kecil tanah lagi kurang economic skill. Itulah masalah dalam pengeluaran padi dan kita kekal miskin. InsyaAllah perkara-perkara ini akan dapat diatasi. Kita fikir nak bagi dia senang. Bagi dia senang. Ya, alhamdulillah. Kalau tidak dia jual tanah tu Ustaz. Itu kita tak mau. Lama-lama hilang habis tanah tu. Macam Terengganu. Jangan jual. Alhamdulillah lah. Macam saya ada sebut dalam kuliah, pemimpin ni dia bekerja keras nak bagi orang senang. Itu baru pemimpin. Bukan dia yang senang. Alhamdulillah, tahniah pada rakyat Kedah. Di Terengganu, masa saya dulu 80-an lah, lepas sekolah tu, padi, banyak padi. Di bandar pun padi. Sekarang rasanya dah hilang dalam 60% dah. Tinggal 40% je tanah. Sebab tadilah, bila ayah meninggal, ayah tak mampu, anak tak buat. Tak buat. Ada orang tawak nak beli 50,000, 80,000 jual. Beli. Exia, Myvi apa semua. Nampak tak? Jadi makin lama makin tak ada padi. Tapi dia Kedah ni apakah garis panduan ataupun peraturan yang dikenakan supaya tak habis padi ni macam mana? Pasal kita ada rancangan untuk food security. Food security ni untuk negara. Ni kita jaminan keselamatan makanan untuk Malaysia. Lapang dia ada di sini. Jadi saya kata kalau hampa nak suruh kita kekal sebagai jelapang makanan, hampa top up lah sikit. Federal kena top up. Pasal kalau kita convert semua 137,000 tanah sawah ni kepada tanah komersial, kita boleh kutip cukai tanah komersial. Lagi kaya. Boleh dapat 1.7 bilion setahun. Jadi kalau kerana kami tanam padi, cukai tanah paling murah di dunia. Jadi kutipan cukai untuk keseluruhan kawasan padi hanya 2.5 juta. Ustaz. Jadi saya kata tapi kita sanggup lagi. Sanggup buat juga. Sebab kita nak kekal
jaminan keselamatan makanan Pengeluar tu. beras Pengeluaran terbaik beras di Malaysia. Ya. Alhamdulillah. Jadi hampa kena top up lah sikit 10% daripada 1.7 bilion baru 170 juta. 170 juta untuk kerajaan sebesar Malaysia ni. Kecil je, bagilah kat Kedah banyak tu. Boleh tak tuan-tuan? Harap-harap PM Act ni dengar. Dengar dia dengar. Dengar, InsyaAllah. Dia dengar, kawan dengar. saya. Wah. Dia baik dengan saya, baik. Betul ya? Baik. Alhamdulillah.